Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad ibn Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan baginya bagi kudrah 7 ta'alluq. Situ. Tersambung lagi kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat yang pertama daripada sifat ma'ani, iaitu yang dibilangkan dalam kitab ni, iaitu sifat kudrah. Kudrah artinya sifat perkuasa. Yang ini satu sifat yang wujudiyah, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira kalau Allah Taala bukakan tirai tabir hijab yang maknawi ini, maka dapat kita lihatkan sifat perkuasa Allah Subhanahu wa taala. Nampak sifat perkuasa Allah Taala. Dengan bersepakai di zat Allah Taala sifat perkuasa, maka Allah Ta'ala tu berkuasa mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Kata mengada dan meniada tadi tu muafakat dengan sifat iradah, yakni sifat penentu Allah Ta'ala. Artinya tiap-tiap apa yang dia buat, itu ialah apa yang dia tentu sedia kala lagi. Dia tak buat gapo yang dia tak tentu. Kalau gitu sifat kudrat ini mempunyai ta'alluq, dia panggil ta'alluq. Gapo ta'alluq? Tengok. Dan baginya, bagi kudrat tu 7 ta'alluq. Ada 7 ta'alluq. Ini ngaji ta'alluq ni bukan fardu ain lah. Tidak fardu ain.
Ta'alluq ni termasuk daripada ghawamid fi ilmil kalam. Nanti di dalam, di bawah sana tu dia akan sebut, kerana ia daripada bicara yang dalam daripada ilmu ini. Itu. Jadi bukanlah orang panggil cara bab ta'alluq ni fardu ain. Fardu ainnya kita i'tiqad dalam hati kita, yakin, teguh, jazam, putus kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat maknanya berkuasa. Nah, tentu tidak dia lemah. Dalilnya alam ni. Itu fardu ain gitu, cukup dah. Lepas dah fardu ain gitu. Pas kita nak tahu ta'alluq ni, ni tidak fardu ain. Cuma kalau kita tahu tu baik, bagus. Dia masuk daripada apa? Fardu kifayah saja. Fardu kifayah. Artinya kalau ada dah orang yang dapat menguasai, idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Kalau ada dah orang yang mendirikan, orang yang telah mengerjakan yang fardu kifayah ni, ada dah orang yang menunaikan oleh sebahagian manusia dalam jarak 2 marhalah. Masafatil qasri makna 2 marhalah. Maka ketika itunya saqatat anil baqina, gugur kefarduan dia tu di atas yang tinggal lagi. Maknanya ketika itu barulah jadi fardu kifayah. Kalau tidak ada seorang pun yang mengetahui, ketika itu jadi fardu ain. Kerana setiap fardu kifayah itu asalnya fardu ain. Setelah ada yang mendirikan, barulah jadi fardu kifayah. Tengok. Kata dianya, dan baginya, bagi sifat kudrat, bagi sifat perkuasa ni ada 7 ta'alluq. 7 ta'alluq. Jadi kalau tak tahu pun tak berdosa. Jangan kita kata payah mengaji sifat 20. Kena tahu pula 7 ta'alluq ke apa. Tak. Ni nak cerita kalau orang nak mengaji orang nak ambil reti. Kalau kita malah nak serabut perut, wak tak tahu gitu je. Jangan kita kata payah. Pasal dia tak ada ilmu payah, tak ada ilmu tu hak mudah. Ta'allum tu bina takalluf. Innamal ilmu bit ta'allumi, Nabi kata. Hanya sahaja ilmu tu didapat dengan ta'allum, belajar. Belajar ni bina takalluf, ta'allum. Maka payah. Ya payah. Tak ada hak mudah ngaji ni. Yang kata ngaji berok, payah kalau semelik ya. Jangan kata mengaji. Tengok. Dan erti ta'alluq. Gapo dia ta'alluq? Ta'alluq ni gapo ta'alluq? Ini menyata definisi ta'alluq. Dan erti ta'alluq itu khabar. Iyalah. Tu. Menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya sifat dengan zat. Tu orang panggil ta'alluq. Definisi dia apa? Talabus sifat amran zaidan. Tu. Gapo dia ni? Tak jelas. Betul? Mana ta'alluq ni ialah talabus sifat amran zaidan ala zat. Ta'alluq ni ialah talabus sifat. Apa makna talabus sifat? Menuntut oleh sifat. Amran zaidan, akan pekerjaan yang lebih, akan sesuatu, akan sebagai orang panggil apa? Akan satu hijau, akan satu perbuatan, akan satu perkara yang lebih, mana yang suku saka, yang asing, atas berdirinya sifat, yakni atas hijau asalnya sifat. Ada dengan di zat. Begitu. Yang lebih berdirinya sifat dengan zat, mana yang lebih, mana yang suku saka, yang asing, atas berdiri, mana atas hijau asalnya sifat ni ada di zat. Tak payah lagi tu. Maknanya mana? Sifat-sifat ni hijau asal dia ada di zat. Gitu dah. Sifat-sifat ni hijau asal dia ada di zat. Itu hijau asal sifat. Tak boleh sifat tu tak ada di zat. Sifat tu mesti kena berdiri di zat, kena ada di zat. Sebab tu orang panggil definisi sifat tu maqama bil mausuf.
Maqama bizat, maqama bi ghairihi. Ya belaka tu. Maqama makna perkara hak berdiri di benda lain. Itu mana? Perkara hak ada di benda lain. Itu sifat. Seperti kata-kata putih dengan serba. Serba itu zat, putih itu sifat. Jadi putih ada di zat serba ni boleh tak kita nak cabut buai letak asing, nak akal serba sebab putih? Tak boleh. Ya sifat tu kena ada di zat. Dia tak boleh bercerah tangga daripada zat. Tapi sifat tu kita tak boleh nak kenal dia melainkan kena di zat. Adapun zat tak perlu kena di benda lain dah, kerana diri dia tu berdiri dengan diri sendiri. Itu orang panggil zat maqama binafsihi. Padahal kita pergi kedai nak beli gula, orang faham. Nak beli garam, orang faham. Nak beli baju, orang faham. Nak beli piyah, faham. Beli serba, faham. Tapi kalau pergi kedai atau nak beli manis, bengong dulu orang. Nah, manis apa? Manis nak manis. Gula kan no? Bukan gula apa. Nak mahal gula, nak manis saja. Tu boleh? Tak boleh. Kenapa? Manis tu sifat, tak boleh nak berdiri dengan diri sendiri, kena ada di benda lain. Itu. Pergi kedai atau nak beli masing tu garam ke mana? Tak. Nak beli masing. Boleh masing tu diri sendiri dia? Tak boleh. Kena ada di benda lain. Nak beli putih. Nak beli hitam, nak beli merah, nak beli bulat, nak beli kepek, tak boleh belaka tu. Kerana benda tu kena ada di benda lain. Kena sungguh di benda lain. Kena sengoti di benda lain. Tak boleh sungguh di diri dia sendiri tu tak boleh. Itu dia panggil sifat. Jadi hijau asal sifat ni ialah hadap di zat, duduk di zat, reti di zat, menumpang di zat, berdiri di zat. Ikut nak sebut lagu mana sampai itu orang panggil hijau asal sifat. Kemudian takluk ni ke apa? Takluk ni ialah tuntutan lebih daripada tu. Mana? Tuntutan sifatnya kena ada di zat. Itu orang panggil tuntutan asal. Kemudian selain daripada dia tu ada di zat, dia hadap gapo pula kali kedua? Hadap pertamanya kena ada di zat. Itu dia panggil hadap pertama sifat. Mana? Kena ada di zat. Hijau asalnya sifat kena ada di zat. Tuh. Cara hak mesti bagi sifat kena sungguh di zat. Boleh nak kata orang boleh belaka asal faham. Itu dia panggil hijau asal sifat, kena sungguh di zat, kena berdiri di zat, kena tupai di zat, kena ada di zat, ikut kata mana? Itu orang panggil hijau asal sifat. Pas takluk ni ke apa? Takluk ni ialah hadap pula kali kedua setelah mana hadap hak asal tadi ada di zat. Itu orang panggil takluk. Pendek katanya ialah bidang kuasa. Gitu tu panjang-panjang duk bahas lagi mari, rupa-rupanya pendeknya bidang hijau. Gitu. Orang yang duk hijau satu syarikat tu bukan duk hijau tu lelaka bidang dia. Lihat ni. Ada kaning. Tu ada apa? Juru kira-kira ke mana dah. Ada SU ke, ada orang panggil je gapo lagi tak kira lah gapo dia pun maknanya dia mau kerja mana kerja company tu semua kerja company tu sama belaka kerja dah bidang lain-lain tu bidang lain-lain tu takluk tu dia nak sebut tu ya bidang lain-lain tugas lain-lain tu bidang lain-lain tu orang panggil bidang tugas kerja itu dia panggil takluk jadi dan baginya bagi kederak tu 7 takluk 7 bidang kuasa gitu boleh tak 7 hijau boleh tak tu dia panggil takluk kemudian angka 3 luar tu ada dia tulis angka 3 dia kata mana da qauluhu ayat lagi dan tiada ada takluk melainkan bagi sifat ma'ani jua. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala ni daripada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya ulama kita ya bila lah kitab tu kat pak tu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya kalau kita kira je kategori sifat Tuhan ni ada sampai 7. Itu kalau kita baca lagi kitab surah karangan Imam Sanusi. Surah tu karangan Imam Sanusi. Pokoknya
Syarah Sughra. Syarah Sughra. Itu karangan Imam Sanusi. Disebutkan kategori sifat Allah Ta'ala ni ada 7. Mana? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat fi'liyah, sifat jami'ah, dan sifat sama'iyah. Itu ada, atau sifat khabariyah boleh belaka. Sama'iyah boleh, khabariyah boleh. 7 jenis sifat. Cumanya oleh kerana ulama kita tak bila nak 3 tu, tinggal 4 je. Kenapa? Karena sifat fi'liyah ni masuk dalam sifat kudrat, takluk sifat kudrat. Itu sifat perbuatan dia panggil. Menghidup, memati, itu dia panggil sifat fi'liyah tu. Ihya, imatah, ar-razqu mana memberi rezeki. Itu orang panggil sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni orang panggil sifat-sifat yang lawan dia tu tidak istihalah, tidak mustahil, tidak tentu tidak. Mana pun kita kata menghidup, lawan menghidup ke apa? Memati. Maka Allah Ta'ala menghidup manusia tak? Menghidup. Lepas tu mustahil memati? Tak, harus. Itu orang panggil sifat fi'liyah. Kalau kita nak cek sifat fi'liyah ni, hak lawan dia tu tidak mustahil atas Allah Ta'ala. Sifat fi'liyah. Tu memberi rezeki, ar-razqu, memberi rezeki. Lepas tu lawan memberi rezeki, al-mani'u, menegah rezeki. Mustahil Allah Ta'ala menegah rezeki? Harus. Tu memberi sehat. Lepas tu lawan memberi sehat apa? Memberi sakit, al-mudar. Mustahil Allah Ta'ala memberi sakit? Tak, harus. Tu orang panggil jenis sifat-sifat hak lawan dia tu sama lawan dia harus atas Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala, maka itu dipanggil sifat fi'liyah. Ada pun sifat ma'ani, ialah sifat yang lawan dia tu mustahil atas Allah Ta'ala. Contoh kita kata kudrat. Kudrat artinya perkuasa. Lawan perkuasa ke apa? Lemah. Lemah tu atas Allah Ta'ala mustahil. Tu nak cek sifat zat dengan sifat perbuatan. Sifat ma'ani ni boleh kita katakan sifat zat lah. Sifat ada di zat Allah Ta'ala. Gitu. Kalau gitunya, dan tiada ada ta'alluq. Tak ada ta'alluq, tak ada hija'ah ni. Dan tiada ada ta'alluq bagi sifat ni, melainkan bagi sifat ma'ani juga. Artinya sifat ma'ani saja hak ada ta'alluq. Itu maksud. Jadi sifat wujud tak ada ta'alluq. Sifat qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah, tu tak ada ta'alluq. Bahawa masuk sifat qudrat, iradat, ilmu, itu ada ta'alluq tu. Ada bidang kuasa dia, ada hija dia. Itu maknanya. Angka 3 luar tu dia kata mana? Qauluhu qaulul musannifi, dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Kata dia inilah, ini kata tak ada ta'alluq melainkan sifat ma'ani sahaja yang ada ta'alluq ni, yang yani qaul yang diiktimadkan dia, mana qaum yang diberpegangkan dengan dia. Qaum yang diiktimad mana qaum yang dihukumkan mu'tamad. Qaum mu'tamad lah, qaum yang dipegang oleh siapa? Muhaqqiquna. Oleh ulama-ulama tahqiq. Ulama tahqiq ni maknanya ulama yang mendatangkan satu masalah serta dalil. Itu dia panggil ulama tahqiq. Muhaqqiq dia panggil. Kalau tu ulama tu dia mendatangkan satu masalah serta dengan dalil, kemudian dalil di atas dalil, dia akan panggil ulama mudaqqik. Itu halus lagi. Buat mari satu masalah, lepas tu panggil dalil. Lepas tu dalil di atas dalil tu pula. Itu dia panggil mudaqqik. Ulama yang tadqiq, mudaqqik, halus si. Kalau satu orang ulama tu dia mendatangkan satu masalah serta dengan dalil, kemudian dalil di atas dalil, kemudian dalil di atas dalil di atas dalil. Itu panjang pula dia. Tadqiqut tadqiq dia panggil. Tu. Ataupun mudaqqikut tadqiq. Ulama yang sangat halus dia panggil. Tu. Ini payahlah nak jumpa ni. Lama-lama kita ni kan. Ayah dah. Tak ada lah. Kau lama kau sehari kau tak ada. Mati suara-suara untuk guru ulama. Ada tak? Itu. Baik. Jadi kaum muhakkik dia kata mana? Sifat-sifat Allah Ta'ala ada ta'alluq ni hanya sifat ma'ani. Dan berkata oleh setengah mutakallimin.
ulama-ulama kalam. Dia kata mana? Bermula bi berapa ta'alluq itu bagi sifat maknawiyah. Pula. Mana sifat maknawiyah pun ada ta'alluq juga. Itu qaul dhaif lah tu. Kenapa berkata setengah mutakallimin? Bermula bi berapa ta'alluq itu ada baginya sifat maknawiyah juga. Ada juga di sifat maknawiyah. Padahal sifat maknawiyah ni, ialah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Tu dia tak perlulah ada orang panggil ta'alluq ke apa. Tapi di sini dia kata ada sebahagian ulama kalam dia kata ada juga di sifat maknawiyahnya ta'alluq. Dan tiada berkata oleh seorang, yakni seorang pun daripada ulama, itu maksud itu. Dan tiada berkata seorang ini oleh seorang pun daripada ulama, kata mana ni maqalul qaul, tiada berkata tadi akan bahawa ta'alluq itu bagi ma'ani dan maknawiyah. Tidak. Tu artinya gimana? Yang sifat maknawiyah ada ta'alluq tu bukanlah sifat maknawiyah yang melazimi bagi ma'ani. Gitu kan? Kenapa? Dan jika tiada nescaya berhimpun dua yang memberi bekah atas yang satu atau lazim tahsilul hasil. Dia kata bahawa ta'alluq itu bagi sifat ma'ani dan maknawiyah. Tak ada seorang pun ulama yang berkata ta'alluq itu bagi sifat ma'ani dan maknawiyah. Artinya tak ada satu orang ulama kata kudrat ada ta'alluq, kaunuhu qadiran pun ada ta'alluq. Tak ada gitu. Artinya kalau hak kata kaunuhu qadiran tu ada ta'alluq, kudrat tak ada ta'alluq, kaunuhu qadiran tu ada ta'alluq, mengada. Dan jika tiada ke apa? Yani dan jika tiada berkata, artinya berkata. Ini halusi sikit sini ibarat ayat sikit. Dan jika tiada, yani dan jika tiada berkata oleh seorang pun ulama. Mana? Nafi isbat, dua kali nafi Dan jika tiada, yani dan jika tiada berkata, dua kali nafi. Artinya isbat apa? Kalau ada ulama kata, sabit ta'alluq tu bagi sifat ma'ani dan maknawiyah dua-dua sekali. Kudrat apa ada ta'alluq, kaunuhu qadira apa ada ta'alluq, iradat apa ada ta'alluq, kaunuhu muridan apa ada ta'alluq. Gitu maksud dia. Jadi guana kalau ulama kata gitu, nescaya berhimpun dua yang memberi bekah atas yang satu. Mana kudrat pun ta'alluq dia mengada meniada, kaunuhu qadira pun ta'alluq dia mengada dan meniada. Dua kali. Dua sifat tu memberi bekah di atas satu perbuatan, satu perkara, satu makhluk. Mana contoh kita tubuh kita ni, kudrat Allah Ta'ala yang mengada, kaunuhu qadiran Allah Ta'ala pun mengada. Mustahil gitu. Kalau berlaku lagu tu, orang panggil apa? Tidak esa pada segala sifat. Tidak esa pada segala sifat. Lemah tu lemah. Atau lazim tahsilul hasil. Mana? Menghasilkan benda yang hasil. Contoh, tubuh kita ni siapa hak buat? Allah Ta'ala yang bersifat kudrat dan kaunuhu qadiran. Patu hak mana dulu? Kudrat dulu ke kaunuhu qadiran? Dah dua-dua ada ta'alluq dia. Kudrat dulu hak buat. Jadilah kita. Jadi daripada tak ada kepada ada. Patu kaunuhu qadiran, buat sekali lagi kita. Dua kali buat. Di atas benda hak ada dah. Orang panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah hasil. Menghasilkan benda yang telah hasil ni hijau bodoh. Maka tentu tidak mustahil atas Allah Ta'ala tu wak hijau bodoh. Apa? Menghasilkan benda yang telah hasil. Tengok. Maka tak berlaku gitu. Berartinya kalau ada ulama yang mengatakan sifat maknawiyah tu ada ta'alluq, bermakna mereka menafikan ta'alluq pada sifat ma'ani. Gitulah nak cerita. Jadi kalau ada ulama kata kaunuhu qadiran ada ta'alluq dia, bermakna di dianya kudrat tu tak ada ta'alluq. Gitu dah. Tu. Baik. Habis itu. Kalau gitu dia kata lagi takut kita payah sakit kepala denyut ngak-ngak. Payah ngaji weh. Kalau gini ni.
dan tiada wajib, yakni tiada wajib akan sebagai wajib aini. Itu kena tulis itu. Tak nafi kata wajib, kifai, tak nafi kata wajib tu orang panggil wajib kifayah, fardu kifayah. Pakai tak wajib ni, tak wajib tidur belaka, pakai tak mengaji belaka, pakai tidur lampu gerah belaka. Tak angin. Tidak wajib sini, tidak wajib akan sebagai wajib aini. Gitu. Tidak wajib sini, tidak wajib akan sebagai tidak wajib fardu ain. Itu maksud tidak wajib sini. Dan tiada wajib. Apa? Dan tiada wajib akan sebagai wujubu aini. Tidak wajib akan sebagai wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Tak wajib ke apa? Bagi wajib oleh mengetahuikan oleh mengetahuikan dengan tafsili. Begitu. Nak takdir lagi tu. Oleh mengetahuikan dengan tafsili, dengan satu persatu. Jadi kalau tahu dengan ijmali itu fardu ain dah. Gitu. Nah, contoh kita i'tikad Allah Taala bersifat qudrat. Qudrat artinya perkuasa. Apakah hija orang panggil sifat perkuasa ada di zat Allah Taala? Hija dia, tu hija tu takluk. Hijanya apa? Mengada, meniada. Itu dia panggil secara ijma. Jangan bila kita kata, jangan bila kita tanya, dah mu'iktikad Allah Taala bersifat qudrat. Qudrat artinya perkuasa. Lepas tu, apa hija Allah Taala bersifat dengan sifat perkuasa? Nak buat apa? Tahu nak buat apa? Tahu tak erti kita pun. Ni. Tu berdosa tu. Fardu ain tu kena tahu tu. Hija perkuasa, hija qudrat berkuasa, mengada meniada. Tu secara umum je panggil. Secara ijmali. Hak tu fardu ain tu. Hija sifat ilmu pengetahuan, mengetahui segala benda. Itu wajib tahu secara fardu ain tu. Hija sifat penentu tu menentu. Itu wajib tahu secara. Sifat perkuasa tu hija dia berkuasa, mengada meniadakan makhluk. Itu fardu ain nak tahu itu. Jangan kata sifat perkuasa adalah di zat Allah Taala. Lepas tu hija apa ada sifat perkuasa? Tahu tak erti tu. Pas apa buat langit bumi ni? Tahu siapa-siapa saja boleh buat kot. Kafir kan gitu. Itu ni kafir tu. Siapa lagi buat langit bumi? Allah. Apa? Dah dia ada sifat perkuasa. Dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa, dia tu zat yang maha berkuasa, mengada meniadakan makhluk ni. Tahu takluk dengan secara ijmali gitu tu fardu ain tu dah. Kerana mudah, tidak duk payah dak. Ingat baik tu. Sebab tu kitab ni tak boleh baca seorang kalau kita tidak berguru. Jangan kita beli buku baca seorang puak. Rasa melenggak boleh jadi ustaz dah saya jangan. Nah, dia ngaji ni memang syarat dia dah. Irsyadu ustazin. Petunjuk tok guru. Tok guru kena ajar dulu. Bila kita mengaji sampai habis kuasai, barulah kita beli buku pun boleh baca sendiri. Tu pun bukan semua buku boleh baca sendiri. Kalau hak tinggi-tinggi, hak tebal-tebal kita duk ngaji tak halus gini contoh. Lepas tu kitab hak seumpama ni kita boleh baca sendiri. Kalau duk beli kitab tebal lagi, tak boleh kena ngaji pula. Gitu dah. Kenapa? Kerana ada orang di kalangan ramai ni, dia beli buku, dia baca seorang, lepas tu dia duk fikir seorang dia. Lepas tu duk mengarut-ngarut tu. Man akhadhal ilmal aqaidi bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Itu. Barang siapa yang mengambil ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni bila syaikh, tanpa guru, ataupun dalam setengah kata ulama kata ini, man akhadhal ilma aqaidi, man akhadha ilmal aqaidi min kutubin bila syaikhin. Gitu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah daripada kutub tanpa guru langsung. Kayak guru dah tak apalah, yang mengaji dah, lepas tu yang nak tambah lagi, orang panggil topak lagi, baca buku, tak ada masalah. Bukan tak boleh langsung baca buku, tak boleh. Jadi bodoh lah pula lagi tu. Ni baca tu boleh, tapi baca saja tak ada tok guru langsung.
Mame starting tu ambil di kitab tu. Tak ada tok guru nak rajak ke nah. Tak ada menadah, tak ada mengaji. Tu dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Masuklah dalam perut hati dia tu segala waham-waham, sengka-sengka. Ini bahaya. Nah, sebab tu kitab ulama dia karen ni, dia ada benda hak dia hazaf, dia buang. Benda hak dia hazaf, dibuang itulah kalau kita nak faham betul-betul, dikena kita kedekan kembali. Itu. Didatangkan kembali. Macam ni, tengok. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Rekah ya cakap kan. Tak wajib ada. Tak ada kena mengaji kita, tutup terus. Wallahu a'lam, pakat balik tidur. Tak ada ni. Bukan mana tak wajib terus. Tak wajib tu tak wajib fardu ain. Tengok. Nak takdir tu. Tak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui lagu mana? Dengan tafsili. Tak nafi kata fardu ain kena tahu atas jalan ijmali. Mana? Tahu kata Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa, dia maha berkuasa mengadakan dan meniadakan makhluk ni. Lepas fardu ain. Lepas tu 7 takluk ni. Tak fardu ain ni. Tak fardu ain ni. Tak tahu pun tak berdosa. Jangan kita kata payah ngaji sifat 20. Kena tahu pula 7 takluk. Takluk suluhi qadain, tanjizi hadis, qabdah, macam-macam. Lihat ni. Dah, itu tidak fardu ain. Hanya fardu kifayah. Cuma kalau kita tahu, pas kita pun faham. Kita termasuk di kalangan orang yang melepaskan fardu kifayah orang Islam. Gitu kan? Kalau kita dengar, tak nampak, tak faham lah saya. Tak berdosa gapo-gapo. Moga bukan fardu ain. Tu jangan kita kata payah mengaji, usah ngaji. Jangan. Ulama karen ni bukan untuk kita tahmah, dah untuk kita belajar. Gitu dah. Gitu. Dan tiada wajib yakni akan sebagai wujubu aini atas tiap-tiap mukallaf oleh mengetahuikan yakni dengan tafsili. Tu. Tidak wajib tahu dengan fardu ain dengan cara satu-satu. Berapa ini akan berapa takluk ini. Mana 7 takluk ni tak wajib fardu ain tahu. Tahu faham molek bagus, termasuklah kita di kalangan orang yang melepaskan fardu kifayah. Ngaji tahu tak faham pun tak berdosa kerana dia tu bukan fardu ain. Kerana apa tidak wajib akan sebagai wajib ain ni? Tak wajib akan sebagai wajib fardu ain. Ilak dia panggil. Kerana ia berapa takluk ini. Ia 7 takluk ini ni. Daripada ini setengah daripada mili tabai dia panggil. Setengah daripada bicara, setengah daripada perbahasan yang dalam, yakni yang payah. Bila dalam agak payah lah. Orang panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Sebut kata dalam nak makna payah. Sebut kata dalam nak makna payah. Gitu. Yang dalam yakni yang payah. Bila dalam payah tu ni. Benda kalau dalam mudah. Payah. Nah, tengok kalau berenang tepat hak tak dalam. Tak usah berenang, tak apa berjalan pun boleh tu ni. Tapi kalau tepat hak dalam, jangan apa kalau tak andai berenang. Lemah. Lepas tu payah. Nak kuat kaki dah tu ni. Lengah habis segala. Tengok. Bila dalam goliknya payah. Lazimnya payah. Gitu. Jadi dia sebut kata kerana apa tak wajib fardu ain belajar, tahu, ngaji 7 takluk tu. Berapa takluk ini? Kerana ia berapa takluk ni? 7 takluk hak lagi akan disebut ni. Daripada ini setengah daripada bicara, setengah daripada perbahasan yang dalam, yakni yang payah. Itu mana? Yang payah daripada ilmi ini, daripada ilmu ini. Mana? Daripada ilmu tauhid ni. Tu. Payah. Ilmu tauhid ni hak setengah daripada termasuk min ghawamidhi ilmil kalam dia panggil. Setengah daripada yang termasuk dalam ghawamid, hak rumit-rumit. Bahasa kita cakap kita ada ni. Ghawamid maknanya hak rumit-rumit. Bahasa kita rumit. Dia ring. Ghawamid hak payah-payah dalam ilmu kalam.
ialah bicara tentang takluk bagi sifat dengan secara tafsili. Mana ni takluk gapo, suluhi qadin ko, tanjizi qadin ko, tanjizi hadis ko. Itu tak fardu ain dah. Tu jadi tak perlu kita jadi nak tahmah di atas ilmu ni. Tak payah ngaji apa ayah ngaji. Qul Allahu ahad cukup jangan. Ulama buat gini mo ni bukan sia ni, bukan saja nak kata ni. Tengok. Jadi kita nak masuk ni. Maka ni maka tafriq. Seolah-olahnya maka tafriq sini. Tafriq pada kata 7 takluk tadi. Nak mencabaikan masalah. 7 takluk tu mana? Mana 7 takluk? Seolah-olahnya ada orang tanya dia. Orang tanya musannif. Dah duk sebut kata 7 takluk ada bagi sifat kudrat. Gapo dia musannif? Gapo dia musannif? Lagi. Maka aku katalah bagi engkau satu takluk daripada yang 7 itu khabar. Ialah ta'allukun suluhiyun qadimun. Takluk suluhi qadim nama dia. Takluk suluhi qadim. Terjemuh tengok. Iaitu takluk suluhi qadim. Terjemuh dulu. Suluhi qadim ni, suluh ni makna patuk padan. Patuk padan. Kena dah, patuk padan. Tu. Kena dah, boleh dah. Boleh tak kata. Suluh mana patuk padan, layak. Qadim makna sedia kala. Bila sebut kata takluk suluhi qadim makna hijau hak patuk padan sedia kala. Gitu. Takluk suluhi qadim tu bahasa Arab kata ni. Terjemah bahasa Melayu nah. Hijau hak patuk padan, hak layak sedia kala. Gitu. Itu orang panggil terjemah kita lah. Demo tak tahulah kalau nak terjemah ke mananya, hak kita boleh terjemah setakat tu lah kat Melayunya. Takluk suluhi qadim mana hijau hak patuk padan, hak layak sedia kala. Kudrat ni hijau gapo? Hak patuk padan sedia kala. Itu. Sebelum ada makhluk ni. Sebelum ada makhluk ni, Tuhan ada dah. Pas sifat perkuasa dia tu baru ke? Sedia kala lagi ada di zat dia. Lepas tu duk saja sifat kudrat dia tak buat makhluk mana? Lemah ke mana? Kau Tuhan tak bersifat kudrat. Dak sedia kala lagi dia bersifat kudrat. Gitu dah. Dan jangan ingat kata dulunya Tuhan satu-satu kun hizab, satu-satunya Tuhan aja ada. Makhluk ada lagi? Tak ada lagi. Lepas tu Tuhan tak buat, lemahlah Tuhan. Tuhan tak buat lagi langit, bumi, malaikat, berapa manusia, makhluk, serba mak neka, gajah, rimau, ayam, itik, lembu, kubah, berapa tak ada lagi. Zat Tuhan aja ada. Lepas tu apa Tuhan tak buat lagi makhluk dia kata? Lemah Tuhan. Tak, Tuhan ada sifat perkuasa. Sifat kudrat ada dah sedia kala di zat Allah Ta'ala. Lepas tu bukan lemah, hendak lemah kerana dia ada sifat berkuasa. Maka kudrat tak buat lagi, tak buat lagi. Tapi patut pada layak sedia kala nak buat. Kenapa? Kerana dia tak lemah, dia ada sifat berkuasa. Itu dia panggil suluhi qadim. Gapo dia tengok iaitu suluhi qadim, takluk suluhi qadim itu. Hijau kudrat hak patut pada layak sedia kala laginya. Patut kudrat pada azali. Patut layak kena. Boleh buh lagu tu asal mempahal. Patut layak kena sifat kudrat pada azali bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia dengan kudrat pada waktu imkan. Pada waktu imkan ni pada waktu boleh jadi. Imkan ni mana pada waktu boleh jadi. Ya gini. Semata-mata zat Allah Ta'ala tu ada kun hizat. Itu tak ada satu lagi makhluk. Hanya Allah Ta'ala aja ada. Allah Ta'ala sedia kala lagi. Tak ada orang panggil kita kecek pada waktu tu pun tak kena dah. Sebab apa? Waktu pun tak ada ketika tu. Cuma sepik bahasa kita nak bicara tentang Allah Ta'ala ni. Dikula ibarah. Kita nak kata pada masa Allah Ta'ala saja ada. Sebenarnya tak betul tu. Kenapa? Masa sendiri tu tak ada lagi ketika tu. Masa-masa ni berapa masa? Masa ni ila ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari ni. Matahari bulan ni baru orang boleh reti masa.
Setahun 12 bulan, sebulan 30 hari. Dan ni sehari, seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Nah, sejam berapa minit. Nah, ini kerana apa ni? Kerana gerak matahari bulan bintang ni. Tu orang boleh kira masa, umur, usia ni. Kita ni duduk di bawah rungkut sutuk masa. Belum Allah Ta'ala buat matahari bulan bintang, tak ada lagi masa. Tak ada masa tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala tidak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Tak tahu ni. Tuhan tak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Hak suntuk masanya kita. Weh, insya dah weh. Ai, cepat sikitlah. Ani nak pergi jumpa orang tu pula ada kerja perut lapar lagi. Letih penat lagi nak. Kita hak duduk bawah suntuk masa ni. Tuhan tak ada suntuk masa dia. Tidak melentangi kata Allah Ta'ala tu masa. Jadi kita kata pada waktu Tuhan saja ada, pada masa zat Allah semata-mata ada. Itu bahasa kita tu tasammuh fil ibarah itu. Bermudah-mudah dalam bercakap. Kenapa? Dikul ibarah, sepik nak bercakap. Nak kata mana? Ketika merujuk pada masa. Ketika Allah saja ada. Ketika tu sendiri tu masa dah. Nah, masa Allah Ta'ala saja ada, masa juga. Tu. Tuhan duduk di masa bila? Tak ada masa di Tuhan. Masa ni kena di kita. Gitu kan? Sebab tu orang hak mati dah dalam kubur ni, sejak daripada Tuhan Adam mula hak mati, dengan manusia hak akhir sekali umur dunia mati. Sama tak? Sama ya? Nah? Jangan duk fikir kata, oh sedap kalau aku mati wah ngelah kali. Nah? Metai waktu tiup sangkakal kedua bangun. Dah. Orang hak mati usia umur hak dunia akhir sekali ditiup sangkakala yang pertama. Dengan tu ada cicit anak ada qabih habis hak mati dulu gitu. Sama saja iktibar orang panggil dia kena soal, kena goda. Nah, sama. Sama mana? Start ni berapa ribu tahun dah. Ni kita duduk di bawah sutuk masa langit bawah. Matahari bulan bintang bergerak atas kita. Hak duduk di alam barzah tu duduk di bawah ni dah. Dia duduk di alam lain. Gitu lah. Nah, Pak Tuhan kau lagi sangat dia tak ada masa dia. Dia yang menjadikan masa. Lagi tu. Jadi cakap kita kata pada waktu azal, pada masa azali, pada waktu kun hizak, ketika mana Tuhan saja ada, itu semua tu lafaz-lafaz yang sempit ibarat kita nak cerita tentang Tuhan. Dimaafkan. Cuma kita kena menerai pada orang, ketika tu tak masa pun tak ada. Tuhan saja ada. Satu-satu. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, segala alam, cakrawala, kau gapo alam mana sekalipun ajsan, kau alam malaikat, alam jin, alam gapo, tak ada belaka lagi. Semata-mata zat Allah Ta'ala saja ada. Itu dah. Itu dia panggil tu kun hizza. Tiba-tibanya Allah Ta'ala dengan kehendak dia kala lagi Allah Ta'ala nak buat satu makhluk, dia pun buat satu makhluk hak mula-mula sekali dia buat. Tak kira lah. Sama ada arash ke, qalam ke, luh ke, Nurul Muhammadiyah ke, Nur Muhammad, cahaya Muhammad ke, itu semua khilaf ulama. Khilaf ulama. Tu tak payah duk balah lah. Tak payah duk kelahi. Cuma awal hadis yang menunjuk kata awal makhluk Allah Ta'ala menjadi itu Nur Muhammad tu, hadis tu hadis maudhu' tu. Maudhu' tu. Cumanya ada hadis-hadis yang lain yang menyokong ke orang panggil makna dia tu jadi sahih. Mana? Seumpama hadis kata, aku ni ialah kuntu nabiyyu aku adalah nabi nisbah awal wa akhiruhum fil ba'thi. Aku ni ialah nabi yang mula-mula sekali, tapi nisbah bangkit akhir. Ada lagi kata kuntu nabiyyan wa adama bainar ruhi wal jasad. Kuntu nabiyyan wa adama bainat tin wal ma. Hadis-hadis seperti ni hanya menyokong sipi-sipi. Cuma bagi orang tasawuf, ulama sufi, ulama tasawuf, dia mengkuatkan hadis Nur Muhammad. Ulama hadis tolak. Tapi ala kuliahnya, ulama sepakat kata mengetahui tentang makhluk gapo mula-mula Tuhan buat, itu bukan usulul aqaid, bukan teras dalam akidah. Hanya furu'ul aqaid. Karena tidak akan ditanya dalam kubur. Awal makhluk Tuhan buat gapo? Tak ada. Sini. Tak termasuk usulul aqaid. Jadi kalau balas juga jadi kau bodoh lah. Terpulih awak nak pergi gapo pergi. Kerana semua ada dalil. Bahkan kalau kitab syarah Jawharatul Tauhid, syarah Sawi,
Imam Sawi kata mana? Awal-awal hak lain, awal qalam, awal arash, awal luh, awal apa? Luh mahfuz, awal kursi, itu yang panggil awal idafi. Adapun awal hak sebenarnya kata awal Nur Muhammad. Itu Imam Sawi, Syekhul Azhar, Al-Maliki, mazhab Maliki. Dalam kitab Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhid bagi Imam Ibrahim Al-Laqani. Jadi perkara ni khilaf. Cuma nak ceritanya kan, ketika mana Allah Ta'ala, ketika tengok jawab, sebut ketika tu tak kena dah ni. Ketika mana, masa mana, semua tu merujuk pada masa. Sedangkan masa tak ada ketika tu. Hanya zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak sedia kala nak mengadakan satu makhluk, yang pertama sekali dia buat, dia pun buat makhluk yang nak buat mula-mula. Jadi makhluk yang pertama sekali dia buat itulah orang panggil waktu imkan. Waktu imkan. Maknanya apa waktu imkan? Waktu boleh jadi. Boleh nak jadi dah gapo benda hak Allah Taala tentu setelah mana makhluk hak pertama dia tentu. Tak? Contoh kita kata Nur Muhammad lah, contoh. Ambil di atas qaul ulama tasawuf dia kata Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad ni awal makhluk tu jadi, Pak Tuhan buat Nur Muhammad. Bila Tuhan buat Nur Muhammad, waktu tu dipanggil waktu imkan. Setelah tu dipanggil waktu imkan. Setelah tu, bukan waktu tu, setelah dijadikan makhluk mula-mula Nur Muhammad ni, dikatakan waktu imkan. Mana? Nak tubik benda lain tu boleh lah. Tu dah. Nak tubik benda lain. Pak tubik selalu tak? Tak tubik lagi. Bukan tubik selalu. Dunia ni lama mana nak boleh ke manusia pula jadi khalifah. Jin dulu Tuhan buat jadi khalifah. Beribu tahun. Jadi nak cerita katanya, adakah ketika Tuhan tu lemah? Dah. Tuhan sifat berkuasa dah. Lepas tu apa dia tak buat sekaligus lalu? Belakah lalu, siap lalu dah. Ini orang panggil hikmat Allah Ta'ala. Dia buat makhluk ni bitadarruj, slow. Arash makhluk sebesar tu pun fi sittati ayyam. Langit bumi ni Tuhan buat fi sittati ayyam. Berarti ni fi sittati ayyam, pada 6 hari 6 masa. Apa Tuhan kata idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan hendak nak buat satu, jadi selalu dah. Itu orang panggil ibarat kinayah daripada mudahnya gapo Allah Taala nak. Tapi dalam buat seorang hati, itu Allah Ta'ala mengajarkan dengan hikmat bitadarruj. Slow. Tu slow. Jadi nak ceritanya waktu Tuhan tak buat lagi sekalian makhluk ni, adakah Tuhan ni lemah? Tak. Tuhan bersifat apa kuasa dah. Lepas tu apa khija kudrat? Khija kudrat ketika tu dikatakan ta'luk suluhi qading. Apa? Khija patut padas dia kalau layak dia nak mengada, nak menyada. Bukan dia tak layak, bukan dia lemah dah. Dia layak dah. Kan ada sifat berkuasa. Sedia kala lagi. Nak bagi mudah faham gini. Kita ada duit 100 dalam poket. Kita ni ada duit 100 dalam poket. Sebelum kita nak pergi ke kedai Giant ke supermarket mana-mana tak kira. Kita duduk di rumah ni. Patut pada layak ke tak kita nak beli gapo barang yang ada jual di supermarket tu, harga dia bawah pada 100. Layak tak? Layak. Patut pada. Kenapa? Duit kita ada 100 boh. Pak beli tak lagi? Tak lagi duduk di rumah. Itu ni. Tapi layak tak? Layak dah. Itu dia panggil suluh. Patut padan. Tapi tidak coding lah kita ni baru dah ni. Patut pada dia panggil. Patut layak dah. Kawan ada 100 ni. Mana-mana barang yang ada di kedai tu harga 100, layak kita nak beli. Tapi beli tak lagi? Tak lagi. Itu dia panggil suluh. Patut padan. Dah. Bukan kita tak ada duit langsung. Kita ada 100. Gitu. Habis. Itu takluk yang pertama daripada 7 takluk yang tidak fardu ain atas kita tahu. Tengok. Dan 3 takluk dan 3 daripada 7 takluk berapa takluk tanjiziyun hadisun. Ni panjang. Ni kita akan sambung pula insya-Allah. Tadi takluk suluhi qadar yang pertama tu maknanya hija kudrat hak patut pada sedia kala. Apa? Dia layak dah nak mengada, nak meniadakan makhluk. Dia boleh, dia mampu nak menciptakan makhluk.
Bukan makna dia lemah, dia tak mengadakan sedia kala. Kenapa? Karena dia bersifat dengan kudrat sedia kala. Bukan lemah ketika mana dia tak buat lagi makhluk. Tuhan ni lemah lah ketika tu, tak ada sifat kudrat, sebab tu dia tak boleh buat lagi langit bumi. Tak, Tuhan ada dah sifat berkuasa tu, ada dah di zat Tuhan. Kudrat tu ada dah di zat Tuhan. Lepas tu dia tak boleh buat lagi ikut dia, tapi dia tu berkuasa. Itu setakat tu dulu hari ni. Nak mudah nampak contoh ilik makhluk kita nak ke mana? Bukan kawan miskin nak pergi beli barang di supermarket tu hak harga 100 lah tu ni. Kawan ada dah duit 100. Kawan patut layak kawan nak pergi beli. Dah kawan tak boleh beli kot kawan tu mana gitu. Bukan kawan miskin, dah kawan tak pergi beli. Dah kawan malas beli lagi. Kawan tak boleh beli. Dah kawan miskin tak? Dah kawan patut dah nak beli. Layak dah nak. Suluhi dah nak beli. Dah. Gitulah. Orang panggil apa? Contoh li takribil fahmi. Contoh untuk mendekatkan faham saja. Ada pun kita tu bukan suluhi koding lah. Orang panggil suluhi hadis. Ni. Patut pada baru yang kita ni. Tuhan suluhi koding mana? Layak patut pada sedia kala lagi Tuhan nak buat makhluk ni. Ni kenapa ulama sebut takluk suluhi koding ni? Supaya kita tidak mari dalam kepala otak kita, belum Allah Ta'ala buat langit bumi makhluk ni, Tuhan saja ada. Apa kita buat lagi? Lemah kau. Takut air tu. Lemah kau, dia tak bersifat dengan sifat kudrat lagi. Lepas tu duduk lama dia main jin kau nak makan vitamin kau mana tu ni. Jadi ada sifat kudrat dah. Barulah dia mampu. Dah. Bukan gitu. Jadi sebab tu mari letak bila sifat takluk suluhi qadir bagi sifat kudrat. Habis. Kemudian kita akan sambung pula insya-Allah. Dan 3 daripada 7 takluk tu beberapa takluk tanjizi hadis. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.